أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خير البرية نظر إليك ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إليك ما أنت إلا كنز العطية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time, rancangan yang meneroka isi kandung Al-Quran berdasarkan hadis-hadis Nabi. Baik, sekiranya tuan-tuan perhatikan, kita telah pun hampir-hampir menghampiri untuk masuk ke bulan Ramadan. Sekiranya kita perhatikan para sahabat Nabi SAW, bila nak dekat masuk sahaja bulan Ramadan, mereka bersedia untuk persediaan dalam bulan Ramadan. Saya teringat satu kisah yang mana menceritakan mengenai tentang Saidina Umar. Saidina Umar dikatakan dia akan menghidupkan lampu-lampu menunjukkan keseronokan nak sambut Ramadan, dan dia menghidupkan masjid dengan bacaan Al-Quran sehingga Saidina Ali memuji Saidina Umar. Kata Saidina Ali, nawwarallahu qabraka ya ibn al-Khattab, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan cahaya kepada kubur engkau wahai Saidina Umar bin Khattab, kerana menghidupkan bulan Ramadan yang tak lama lagi akan datang. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan tentang hadis-hadis insya-Allah seperti biasa. Dan seperti biasa bersama dengan saya pada hari ini tidak lain dan tidak bukan Ustaz Husaini. Apa khabar? Sihat alhamdulillah doktor. Doktor sihat doktor? Alhamdulillah. Macam mana Ustaz Husaini persediaan nak sambut Ramadan? Dah bersedia ke? Alhamdulillah masih lagi kata memperbaharui lagi lah. InsyaAllah mudah-mudahan jumpa bulan Ramadan nanti lagi terbaik lah. Masya-Allah, masya-Allah. Baik, perhatikan tuan-tuan, kalau sebelum ini kita telah membincangkan mengenai tentang Bani Israel. Dalam halaman yang ke-14 kita membincangkan tentang Bani Israel dan larangan membunuh. Maka pada hari ini kita akan pergi pula pada ayat yang seterusnya, pada halaman yang seterusnya, yang masih membincangkan tentang Bani Israel. Apakah topik perbincangan kita mengenai Bani Israel pada hari ini? Kita dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini, dan kemudian kita akan baca hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut. Dipersilakan Ustaz Husaini. Terima kasih doktor. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, sama-sama kita buka mushaf kita, kita belik muka surat yang ke-14 ayat yang ke-90, sama-sama kita menghayati ayat-ayat suci Al-Quran insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Perhatikan tuan-tuan pada ayat yang ke-90 tadi, bagaimana Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang sikap Bani Israel
yang mana mereka menjual ayat-ayat Allah, mereka menyeleweng kebenaran. Kalau sebelum ni Allah Taala cerita tentang larangan membunuh, larangan jangan syirikkan Allah kepada Bani Israel, tetapi larangan ataupun peringatan itu seakan-akan tidak memberikan satu kesan kepada mereka, sehingga dalam ayat yang seterusnya ni Allah Taala menceritakan tentang bagaimana mereka ni mengingkari bahkan menyeleweng. Manakala dalam hadis pula Rasulullah pernah menceritakan ataupun pernah dikisahkan tentang kisah penyelewengan Bani Israel. Mari sama-sama tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah, kita sama-sama baca hadis yang akan kita pilih pada hari ini, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad yang menyebutkan an Salamah bin Waqqash qala nabiyyun yub'ats min nahwi hadhihi al-bilad wa asyara bi yadihi nahwa Makkah wal Yaman qalu wa ma tarahu qala fa nazara ilayya wa ana min ahdathihim sinnan faqala in yastanfidh hadha al-ghulam umruhu yudrikhu qala Salamah fa wallahi ma dhahaba al-lail wan nahar hatta ba'atha Allah ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa huwa hayyun baina adhhurina fa amanna bihi wa kafara bihi baghyan wa hasada faqulna wa ilaka ya fulan alasta billadhi qulta lana bihi fihi ma qulta qala bala wa laysa bih. Maksudnya daripada Salamah bin Waqqash, beliau berkata seorang Yahudi di Madinah kepada Bani Abdul Ashhal, seorang Nabi akan diutuskan sekitar arah negeri ini, lalu dia menunjukkan ke arah Mekah dan Yaman. Mereka iaitu Bani Abdul Ashhal bertanya, bilakah kamu akan dapat melihat Nabi tersebut? Lalu Yahudi itu melihat ke arahku dan aku orang yang paling muda ketika itu. Dia berkata, sekiranya budak ini masih hidup, dia akan sempat bersama dengan Nabi tersebut. Salamah berkata, demi Allah telah berlalu malam dan siang sehingga Allah mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Yahudi tersebut masih lagi hidup. Kami beriman dengan Rasulullah, sedangkan Yahudi tersebut kufur kepada Rasulullah kerana hasad dan dengki kepada baginda. Lalu kami bertanya kepadanya, bukankah kamu kata demikian dan demikian, iaitu akan beriman kepadanya? Lalu dia menjawab, ya, tetapi aku tidak beriman dengannya sekarang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Perhatikan tuan-tuan, inilah menunjukkan bagaimana hadis ini yang diceritakan sendiri oleh Salamah bin Waqqash, yang menunjukkan tentang penyelewengan oleh Yahudi ke atas Rasulullah yang berlaku di hadapan mata beliau sendiri. Baik, berehat kita seketika dulu, jangan ke mana-mana, temui kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Kalau kita perhatikan tadi, hadis tersebut menceritakan secara detail bagaimana pengalaman seorang sahabat yang namanya Salamah bin Waqqash, yang mana dia sendiri pernah dengar daripada seorang Yahudi, yang Yahudi ini mengakui bahawa dia mengiktiraf akan datang seorang Nabi, tetapi apabila datang Nabi SAW, dia tidak beriman dengan Rasulullah. Baik, sebelum kita masuk mengenai olahan tentang hadis tersebut, saya suka untuk bertanya Ustaz Husaini. Ustaz Husaini pernah dengar tak nama sahabat tadi? Baik, kita dengar tadi sahabat yang bernama Salamah bin Waqqash, ya. Sebenarnya saya pun jarang-jarang dengar nama sahabat ni, tapi setahu saya beliau ini merupakan salah seorang saksi ketika mana perjanjian Aqabah pertama dilaksanakan. Betul. Dan beliau juga pernah menyertai peperangan Badar, tak silap saya. Betul. Baik. Bagi kita menghuraikan lebih lanjut ataupun lebih detail mengenai sahabat yang namanya Salamah bin Waqqash ini, mari tuan-tuan puan-puan di rumah sama-sama kita saksikan dalam slide yang disediakan bahawa Salamah ini adalah seorang sahabat yang menyaksikan perjanjian Aqabah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih menarik lagi, beliau adalah seorang sahabat yang menyertai perang Badar dan beliau telah meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kaum Ansar. Apakah hadis yang diceritakan ataupun yang dibacakan oleh Rasulullah terhadap kaum Ansar ini? Ada satu hadis yang menarik yang dibacakan oleh Rasulullah kepada kaum Ansar, iaitu Rasulullah kata, Allahumma ghafir lil Ansar. Wahai Tuhanku, ampunkanlah Ansar. Perhatikan tuan-tuan, di sini Rasulullah mendoakan kaum Ansar.
Ada satu tips Ustaz Usaini sebenarnya bagaimana kita nak Rasulullah mendoakan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah ada kata nadarallahu mar'an sami'a maqalati. Rasulullah kata dalam sebuah hadis, siapa yang mendengar hadis aku, ataupun Rasulullah kata nadarallahu mar'an sami'a maqalati fawa'aha fahafizaha wa ballaghaha. Siapa yang dengar hadis aku, dia faham, dia ingat dan dia sampaikan, Rasulullah kata Allah Taala akan berikan seri wajah kepada orang yang menyampaikan hadis Nabi. Masya Allah. Sebab tu saya tengok wajah Ustaz ni berseri-seri. Allah, ini sebab lepas dah shift. Bukan lepas nasib, mungkin sebab baca hadis tu hari-hari. Mungkin insya-Allah. Hari-hari dengar hadis, hari-hari baca hadis. Mudah-mudahan Allah Taala kata, macam Al-Imam Khattabi kata, dia kata nadarallahu mar'an tu seakan-akan doa Rasulullah memberikan keserian kepada mereka yang mendengar hadis dan menyampaikan hadis. Baik, yang ini mengenai tentang perawi yang kita bincangkan pada hari ini. Kita masuk kepada topik perbincangan kita, iaitu tentang penyelewengan Yahudi. Kalau ayat Quran yang Ustaz Husaini baca tadi, bi'samastarau tu menceritakan memang jahat sikap orang Yahudi ni, dia menjual ayat Allah. Mana dah tahu kebenaran, dia tolak kebenaran, dia menyeleweng ayat Allah, menyeleweng ayat Allah. Maka dalam hadis pengalaman ni berlaku secara direct kepada Salamah bin Salamah. Kerana Salamah sendiri memerhatikan ataupun mendengar sendiri daripada seorang Yahudi ni tadi, dia kata akan lahir seorang Nabi. Tapi bila Nabi ni diutuskan, dia tak beriman. Bahkan dia kata, aku tak percaya pada dia, aku kerana hasad dia tadi. Ya, betul. Maknanya yang ni adalah satu perkara ataupun satu perkara yang tidak baik ataupun satu perkara yang jahat yang dilakukan oleh orang Yahudi. Kalau kita perhatikan awal-awal Rasulullah datang ke Madinah, sebenarnya Ustaz Husaini, bila Rasulullah datang awal ke Madinah, Rasulullah sebenarnya banyak bertolak ansur dengan Yahudi. Kalau Ustaz Husaini pernah dengar, sebenarnya awal Rasulullah sampai di Madinah, dia orang solat dalam kiblat yang sama. Betul tak? Maknanya awal-awal dulu Rasulullah tak solat menghadap kiblat ke Kaabah lagi, tetapi menghadap ke Baitul Maqdis. Begitu juga dalam sebuah hadis yang lain menceritakan bagaimana sebenarnya ketika mana Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah tengok orang Yahudi puasa Ashura. Jadi Rasulullah tanya kepada orang Yahudi, kenapa kamu ni berpuasa pada hari Ashura? Lalu orang Yahudi kata, kerana hari ini adalah hari kebesaran, hari yang Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa, hari yang Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun, lalu kami berpuasa pada hari ini. Lalu Rasulullah kata, nahnu ahaqqu maknanya Rasulullah kata kami lebih layak untuk berpuasa pada hari ini. Lalu Rasulullah ajak orang Islam berpuasa pada hari tersebut. Maknanya ada kebersamaan ataupun ada jalur akidah yang sama daripada Nabi Musa kepada Rasulullah. Tetapi bila berlaku demikian pun, Yahudi masih tidak beriman dengan Rasulullah. Bahkan Yahudi sombong. Bahkan yang lebih menarik lagi, kalau tuan-tuan pernah dengar kisah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah seorang Yahudi juga Ustaz Husaini. Dia beriman dengan Rasulullah. Tetapi bila Rasulullah kata kepada dia, kenapa kamu tak ceritakan ataupun boleh tak aku sampaikan kepada orang Yahudi yang kamu ni telah beriman? Lalu Abdullah bin Salam kata, jangan cerita kat dia orang. Kalau cerita dekat dia orang, nanti dia orang akan tolak aku. Gambaran dia macam tu. Lalu Rasulullah tanya kepada orang Yahudi, apa pandangan kamu tentang Abdullah bin Salam? Lalu orang Yahudi kata, huwa khairana wa ibnu khairina wa huwa khair wa ibnu khairina. Dia kata dia adalah orang yang terbaik di kalangan kami, bahkan orang anak di kalangan kami yang terbaik, dan orang yang baik-baik di kalangan kami. Lalu Rasulullah tarik Abdullah bin Salam, kata, ini Abdullah bin Salam dengarkan bahawa dia telah beriman. Lalu tiba-tiba Yahudi tolak Abdullah bin Salam. Dia kata, huwa syaruna. Tiba-tiba berubah depan mata Nabi. Dialog tu dia bertukar terus. Bertukar terus. Ini yang saya katakan, penyelewengan Yahudi berlaku bukan sahaja di hadapan Waraqah, bukan berlaku sahaja di hadapan Salamah bin Waqqas tadi, tetapi berlaku di hadapan Rasulullah, tuan-tuan. Perhatikan bagaimana sikap yang Allah Ta'ala patrikan dalam Quran tentang sikap Yahudi yang menyeleweng daripada kebenaran. Begitu juga dalam hadis, mereka menyeleweng kepada kebenaran di hadapan Rasulullah. Baik, kita berehat dulu seketika. Kita bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan.
Baik, tadi kalau tuan-tuan dah perhatikan bagaimana hadis tersebut menceritakan secara terperinci mengenai tentang sikap Yahudi yang dah tahu kebenaran tapi dia tolak kebenaran. Baik, kat sini kita nak tanya sikit Ustaz Husaini. Ustaz Husaini ada tak pengalaman macam tu? Orang yang dah tahu kebenaran tapi dia tak nak terima pula kebenaran. Macam ada tak dalam isu-isu semasa hari ini? Kalau kita tengoklah doktor, dia bukanlah tahu kebenaran, tidak, dia macam lebih kurang lelaki dan perempuan. Dia sebenarnya macam ni, kalau tuan-tuan dah bawa, dia bukan sensitif, tidak. Dia macam kalau ada satu perbalahan berlaku. Pernah tak kalau kita melihat dekat Facebook dan sebagainya, kalau perempuan dia kata kesalahan ini, perempuan menyatakan kebenaran dengan menyatakan fakta-fakta yang tertentu. Dan mengatakan lelaki ini salah ni, ada perempuan tu dah bagi fakta begini-begini, tetapi lelaki itu mungkin dia ego dan sebagainya. Kebenaran dah ada depan mata, dia cakap yalah, biasalah, perempuan mana pernah nak kalah. Contoh macam itulah. Isu ni sensitif ni Ustaz. Tapi sebenarnya ni pengalaman sendiri ke macam mana? Pengalaman sendiri. Masya-Allah. Kita melihat depan mata dan sebenarnya benda ni dia dah menjadi normalisasi dalam masyarakat kita. Baik. Dia sebenarnya, saya balik kepada hadis tu juga tadi sebenarnya Ustaz Husaini, kadang-kadang memang sikap dia, manusia ni dia dah tahu benda tu betul. Tetapi barangkali kerana sikap dalam diri ataupun kerana keegoan manusia. Keegoan ni saya suka ambil daripada kisah Nabi Adam dengan Iblis. Kisah Nabi Adam dengan Iblis, yang mana kalau tuan-tuan fikirkan sama-sama, takkanlah Iblis ni tak tahu yang Allah Ta'ala benar. Bila Allah Ta'ala suruh sujud dan sebagainya, takkan Iblis tak tahu? Iblis telah melihat dengan mata kepala dia sendiri tentang bagaimana syurga, neraka, zat Allah Ta'ala ataupun tentang malaikat dan sebagainya. Apakah Iblis tak tahu kebenaran? Iblis tahu kebenaran. Tetapi apa yang berlaku di sini adalah Iblis kerana keegoan dia. Macam tu juga kalau kita tengok pada zaman Rasulullah, pembesar Quraisy, dia tahu dah yang Rasulullah ni sebenarnya adalah manusia yang benar. Contoh macam Abu Jahal. Ada seorang lelaki nama dia Miswar bin Makhramah. Miswar bin Makhramah ini adalah anak saudara kepada Abu Jahal. Dia tanya kepada Abu Jahal, apakah engkau dapati Muhammad ni seorang yang penipu? Apa jawab Abu Jahal? Abu Jahal kata, ma jarabna bihi syai'an kadhiban. Dia kata, kami tak pernah dapati Muhammad ni menipu. Heran Miswar. Miswar kata, dah kalau kau kata Rasulullah ni tak pernah menipu, kenapa kau tak terima Muhammad? Jadi dia kata sebenarnya adalah pada hakikatnya kerana kami bersaing dari aspek perkara yang lain yang menyebabkan mereka menolak kebenaran Rasulullah, bukan kerana tak tahu yang Rasulullah ni bercakap benar, jujur dan sebagainya, tetapi kerana keegoan mereka sendiri. Baik, yang ni secara ringkasnya mengenai isu semasa. Mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan apakah pelajaran dan resolusi yang kita boleh belajar pada hari ini. Sama-sama kita perhatikan dalam slide yang pertama. Resolusi pada hari ini adalah mengenai sifat dengki. Sifat dengki terkadang menjadikan seseorang itu menolak kebenaran. Yang kedua, kebenaran Al-Quran mestilah dituruti sekalipun bercanggah dengan hawa nafsu manusia sendiri. Yang ketiga, kita hendaklah setia dan berpegang teguh kepada ajaran Islam. Yang ketiga ni biasanya kita ambil daripada pengajaran kisah sahabat tadi. Daripada kecil sampailah ke besar, akhirnya dia beriman kepada Rasulullah. Maknanya berpegang kepada kebenaran. Baik, begitulah perbincangan kita mengenai hadis dalam sesi perbincangan kali ini. Kita dah tengok pada awalnya bagaimana Allah Ta'ala cerita dalam Quran penyelewengan Yahudi menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, iaitu menolak kebenaran. Kemudian dalam hadis diceritakan secara detail bagaimana perkara itu berlaku depan mata para sahabat, berlaku depan mata para sahabat dan Rasulullah sendiri, penyelewengan Yahudi menolak kebenaran. Dan kita juga perhatikan bagaimana dalam situasi semasa yang kita boleh belajar pada hari ini tentang keegoan dan dengki menyebabkan manusia menolak kebenaran. Baik, kita telah sampai pun pada penghujung rancangan. Sebelum kita akhiri rancangan kita dengan bacaan doa oleh Ustaz Husaini, mari kita sama-sama tuan-tuan menyumbang ke arah tabung gerakan Al-Quran yang tuan-tuan boleh perhatikan kepada slide yang kita sediakan mengenai tentang tabung gerakan Al-Quran bagi menjayakan dan memperkasa program-program gerakan Al-Quran dan hadis ini di kalangan masyarakat bagi mendidik masyarakat. Baik, bagi mengakhiri rancangan kita pada hari ini, saya serahkan kepada Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menolak segala gangguan, kesusahan, ya. Bila mana kebenaran datang kepada kita, kita terima dengan hati yang redha. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita. InsyaAllah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah. Jadikanlah diri kami ini, ya Allah, hati-hati kami ini, ya Allah, lembut dalam menerima segala kebenaran, ya Allah. Amin. Menolak segala kebatilan yang datang kepada diri kami ini, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai kata kami salah, ya Allah, Engkau datangkanlah pengantaranya yang boleh membetulkan kami untuk kami kembali kepadamu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Al-Quran dan hadis, ya Allah, yang boleh menjadikan kami, hidup kami, cara hidup kami, ya Allah, berada di jalan yang lurus, ya Allah. Selamatkanlah kami, anak-anak kami dan keluarga kami, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.